Bagi memastikan Gua Sirih Baling terus menjadi pilihan sebagai destinasi pelancongan berasaskan alam semula jadi, lebih RM700,000 diperuntukkan. Perincanya langsung ke Kedah bersama Siti Zaida Osman. Silakan Zaida. Terima kasih. RM750,000 diperuntukkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi menambah baik fasiliti di Gua Sirih Baling. Peruntukan disalurkan menerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA sebagai agensi pelaksana di bawah projek Eko Pelancongan Warisan Alam dalam program Desa Lestari Kampung Padang Cik Mas. Pengurus Besar KEDA, Datuk Kamarudin Abdul Akib berkata, kerja-kerja penambahbaikan yang dijangka bermula Mac ini melibatkan penambahan infra, sistem pencahayaan dan akses logistik. Antaranya naik taraf titi dan pagar sepanjang 400 meter di dalam gua, pembelian van pelancong, penambahbaikan fasiliti dan pembelian peralatan gua, lesen hiburan, sewaan, cukai dan insurans. Ia projek pembangunan berkonsepkan keindahan alam semula jadi dengan membangunkan Gua Sirih sebagai satu hub pelancongan baharu di kawasan Baling. Pihaknya optimis dalam membantu menambah baik fasiliti di Gua Sirih agar terus mendapat tempat di hati peminat destinasi alam semula jadi. Saya berharap selepas kerja-kerja pembaikan ini siap nanti akan menarik lebih ramai pelancong ke Gua Sirih inilah. Selain daripada tu, di kampung ni aktiviti pertanian lain. Kalau musim durian ni di sini antara durian yang terbaik di daerah Baling ni lah. Dia boleh menjana pendapatan selain daripada ahli-ahli koperasi kepada penduduk-penduduk kampung yang sekitar ni lah. Beliau bercakap kepada RTM selepas melakukan lawatan bersama ahli-ahli koperasi Eko Pelancongan Gua Sirih di Kampung Padang Cik Mas Baling. Sementara itu, pengerusi koperasi Eko Pelancongan Gua Sirih, Muhammad Sazli Ibrahim berkata, keindahan dan keunikan Gua Sirih menjadi tarikan kepada pengunjung tempatan dan luar negara sejak dibuka kepada orang ramai pada Februari 2019. Uniknya gua ni dia punya batu, dia punya silin dia tu cantik putih, warna putih, bentuk 3D lah. Okey, untuk dapat bergambar kita boleh tengok gambar dekat Galeri Gom, Perahu Patah, dekat Bukit Krista, dekat Bukit Mini Love. Di situ kita ada guide-guide yang berpengalaman lah. Guide-guide yang tu memang dia pandai je untuk baik gambar. Dia untuk bila pengunjung datang walaupun satu orang ataupun dua orang, kita akan bagi guide untuk ambil gambar lah, untuk bawa dia explore jalan ni. Gua Sirih mampu memuatkan kira-kira 1,000 pengunjung pada satu masa. Ia mempunyai laluan sepanjang 400 meter. Kandungan kreatif pemasaran digital kini menjadi trend kepada pengguna media sosial. Ia meningkat secara mendadak sejak COVID-19 melanda negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Golek Commerce Muhammad Nasir Abdul Rahim, kandungan dan idea kreatif amat perlu bagi menghasilkan sesebuah video. Ia bertujuan menarik minat orang ramai melalui kaedah dan cara penyampaian yang lebih santai dan menghiburkan. Bila cakap pasal kreatif, kita cakap pasal video dan poster, iklan dan sebagainya. Kita kena pastikan siapakah orang yang kita targetkan, kita sasarkan. So dari sudut first yang kita kena pastikan adalah 3M. Kita panggil 3M lah. Satu iaitu market. Siapakah orang yang kita nak tengok. Kalau kata dari sudut e-commerce ni, siapakah bakal pembeli kita. Kita kena confirmkan dulu siapa umur mereka, jantina mereka, di mana mereka berada. Yang kedua, medium yang kita nak gunakan seperti Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya. Dan selepas itu baru kita kena mesej yang kita nak sampaikan tu melalui kreatif tu. Tambahnya, pendekatan ini memberi manfaat dengan penyampaian matlamat kepada golongan sasar. Lebih 1,000 penduduk di 3 taman perumahan sekitar Bandar Mutiara Sungai Petani mahu masjid dalam karya mereka selain mahu masjid yang lengkap dengan kemudahan beribadah dan sesuai untuk menganjurkan aktiviti keagamaan. Pengerusi Jawatankuasa Penajam Masjid Karya Bandar Mutiara, Zahir Said berkata sejak kawasan perumahan itu dibuka tahun 2016, penduduk menjadikan masjid di Batu Dua, Jalan Kuala Ketil, Taman Kelisa dan masjid di Bandar Putrajaya untuk solat Jumaat.
Beliau berkata tapak untuk membina sebuah masjid baharu di Taman Bandar Mutiara telah diluluskan Majlis Agama Islam Kedah MAIK. Projek berkenaan akan dilengkapi Dewan Makan, Bilik Pengurusan Jenazah, Dewan Seminar dan Medan Selera. Katanya ketika ini kira-kira RM150,000 berjaya dikumpul hasil sumbangan daripada anak-anak karya. Namun masjid berkenaan tidak dapat dibangunkan lagi kerana dana tersebut masih belum mencukupi. Besar harapan kami kepada semua yang mana ada berhajatlah untuk berinfak, menderma, berzakat dan sebagainya untuk pembinaan masjid kami ni, kami sangat alu-alukanlah. Dan selain daripada itu kami juga mengharapkan hartawan-hartawan yang agar bermurah hatilah untuk memberi sedikit lebihan-lebihan tu rezeki yang ada tu, insya-Allah. Dengan tekad melahirkan pemain profesional berilmu pada masa hadapan, Hijau Kuning Football Club HKFC memeterai perjanjian melibatkan 24 pemain muda Kedah bawah 12 dan 10 tahun. Menariknya, kesemua pemain yang dipilih akan menjalani latihan menggunakan modul La Liga di Spanyol. Presiden HKFC Muhammad Talha Zainal berkata, barisan pemain muda berpotensi itu dipilih hasil program mencukir bakat yang dilakukan di sekolah-sekolah seluruh negeri Kedah tahun lalu. Mereka akan diasuh dan dididik bukan sahaja mengenai falsafah dan ilmu dalam padang, tetapi juga meliputi jati diri serta kemahiran yang dimiliki oleh pemain-pemain bola sepak profesional. Latihan kesemua pemain muda tersebut akan dijalankan di sebuah lokasi di hutan kampung Alostar yang bakal dijadikan rumah kelab buat pasukan berkenaan. So kita akan start train diorang ni daripada umur 10 tahun dan 12 tahun. Jadi kita akan pastikan dia dapat pembelajaran yang betul lah, yang akan dibantu oleh tim daripada La Liga daripada Spain. Dia orang akan turun sini insya-Allah pada bulan 2 nanti. So dia orang akan sediakan kita silibus dan juga akan bantu kita punya barisan kejurulatihan kita. Beliau bercakap kepada RTM selepas majlis menandatangani pemain-pemain terpilih kategori bawah 10 tahun dan 12 tahun di Jitra. Sebelum ini, HKFC membawa seorang pemain muda, Muhammad Hafi Hamdan, 17 tahun ke Spanyol untuk diperkenalkan kepada beberapa kelab di negara berkenaan. Hafi akan kembali ke negara tersebut pada Mac depan untuk menyambung latihan. Pada majlis ini juga, HKFC turut mengumumkan tajaan daripada sebuah syarikat otomotif terkemuka dunia iaitu BMW Motorrad Malaysia dan syarikat teknik Shift Engineering Solution Malaysia Sdn Bhd bagi membantu pembangunan anak-anak muda berkenaan. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Saya Siti Zada Osman. Assalamualaikum, salam perpaduan. Kembali ke Angkasa Puri.